Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Syaban 20 Mac bersama saya Fazila Mustafa dan berikut tajuk utama malam ini. RM75,000 lesap dalam 3 saat. Juga penguat kuasa dan nelayan jual semula dadah yang dirampas. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim mengingatkan semua penggiat seni di negara ini untuk bertanggungjawab terhadap mesej yang ingin disampaikan melalui karya masing-masing. Ia kerana karya seni dan hiburan akan menjadi cerminan kepada masyarakat, terutama sekali golongan muda. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yadim, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh dalam kenyataan hari ini, pelakon, pengarah, penerbit dan semua yang terlibat dalam pembikinan suatu karya seni pasti mengetahui bahawa sebagai hamba Allah akan dipersoal dan diberi balasan atas setiap yang ditinggalkan ketika hayat kehidupan ini. Yadim juga dalam pada itu menggesa pihak berkuasa dalam bidang penyiaran dan media memainkan peranan secara proaktif dalam membendung sebarang bentuk penyiaran media yang boleh menjejaskan akhlak penonton serta memberi imej buruk kepada negara. Kenyataan itu dikeluarkan bagi mengulas isu klip adegan drama yang bertentangan dengan syariat Islam. Yadim menzahirkan bantahan dan kekesalan atas penularan klip itu yang dipercayai daripada adegan sebuah drama yang bakal ditayangkan kelak kepada umum. Dalam pada itu, Yadim menyeru seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan kuasa sebagai pengguna media dalam menyampaikan mesej penentangan terhadap bahan-bahan hiburan yang secara jelas merosakkan nilai murni yang ingin disemai kepada anak-anak. Duit simpanan selama 50 tahun lesap dalam beberapa saat sahaja. Kesal dengan insiden tersebut, seorang mangsa skam mahu bangkit dengan satu solusi dalam memberi penerangan dan kesedaran kepada mangsa-mangsa lain. Meskipun sedar wang tersebut tidak dapat dikembalikan, namun dia mahu mangsa supaya tidak berdiam diri. Mangsa yang tidak mahu dikenali memaklumkan skamer sering menyasarkan warga emas kerana kebanyakan mereka tidak mahir dengan perbankan internet. Saya mengaku saya bodoh sebab saya orang tua yang tak tahu mengenai internet banking. Saya tak tahu apakah TAC itu. Apakah fungsinya dan bagaimanakah dia boleh diputarbelit oleh penjahat-penjahat ini untuk meragut kita punya duit yang tersimpan di dalam satu institusi besar. Dan satu lagi, adakan satu SOP. Bila kena je scam, apa tindakan kita? 1, 2, 3, 4, 5. Ajar semua orang. Dan juga ajar apa bendanya internet banking ni, apa gunanya TAC tu. Itu semua kena diajar. Justru dengan adanya kempen advokasi scammers ini, dia berharap agar lebih ramai mangsa untuk tampil ke hadapan dan sekaligus dapat membongkarkan dalang jenayah terancam berkenaan untuk dibawa ke muka pengadilan. Sementara itu, ditanya mengenai modus operandi pemangsa, dia memaklumkan mereka seperti sudah terlatih kerana begitu mahir dalam melakonkan setiap watak semasa bercakap di talian telefon. Saya yakin dan percaya cara mereka menakutkan very professionally done. Dan dia boleh quote akta-akta tertentu dan cara dia menggunakan psikologi untuk mensaikokan seorang warga emas. So saya rasa memang ada sekolah yang melatih. Walaupun sekolah ini mungkin underground, tapi mereka memang saya agaklah, my gut feeling is that ada satu macam tempat ni tu satu tempat. Mereka semua duduk di satu tempat. Baru-baru ini mangsa telah kehilangan RM75,000 di dalam sebuah simpanan yang telah dipindahkan ke dalam akaun pihak ketiga yang tidak dikenali. Dia tidak menyedari situasi berkenaan selepas membaca nombor TAC yang diterima dan hanya menyedari kesilapannya itu beberapa jam selepas proses pemindahan wang tersebut terjadi. Tindakan pembekuan akaun bank bekas suami yang gagal melunaskan nafkah dijangka dilaksanakan tahun ini. Menteri Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata langkah itu akan dilakukan selepas sesi libat urus serta perbincangan dengan pihak berkaitan bagi memastikan ia dapat membela nasib isteri dan anak yang terlibat dalam kes penceraian.
yang ini kita akan mengadakan perbincangan lanjut dengan kementerian dan agensi yang berkaitan. Sebab dia bukan sahaja di bawah bidang kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya, jadi pengumuman telah dibuat, sekarang kita nak tunggu kepada pelaksanaan. Dan insya-Allah akan kita cuba untuk laksanakan dalam tahun ini juga berdasarkan daripada pembincangan dan juga pelaksanaan kita bersama dengan agensi dan kementerian yang berkaitan. Tambahnya, sebagai Kementerian Wanita, pihaknya boleh membantu untuk menyelaraskan supaya mangsa atau mereka mendapatkan hak yang sepatutnya tidak ditindas. Datuk Seri Rina berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Pelancaran Wajah Baharu Hospital MDC Pusrawi di Kota Damansara, Selangor. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata akaun bekas suami akan dibekukan jika mereka ingkar perintah mahkamah untuk melunaskan nafkah kepada bekas isteri. Seorang anggota penguat kuasa sebuah agensi dan seorang nelayan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas pertuduhan mengedar dadah jenis syabu seberat 5.3 kg pada 6 Mac lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan Ahmad Fadil Ghazali 34 tahun bersama Muhammad Firdaus Ishak 29 tahun dan hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate R. Salini. Mengikut kertas pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu pada jam 9 malam di Pantai Forest City, Iskandar Puteri, Johor Bahru minggu lalu. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 39B-1-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dihukum mati mandatori atau penjara seumur hidup beserta sebatan tidak kurang 15 kali. Mahkamah kemudian menetapkan 22 Mei depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan borang laporan kimia. Kedua-dua tertuduh adalah antara ahli sindiket pengedaran dadah yang tumpas pada 6 Mac membabitkan penahanan 9 penguat kuasa dalam serbuan berasingan di sekitar Johor dan Putrajaya. Modus operandi sindiket itu adalah menjual 50 kg dadah jenis syabu seludup yang dirampas dalam operasi untuk pasaran Dumai, Indonesia. Sindiket itu dipercayai bergiat aktif sejak pertengahan Februari lalu. Sementara itu, di utara tanah air, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Perlis mengesan modus operandi terbaru jenayah nelayan yang memasang bubu naga dengan diikat secara berangkai dan diletakkan beberapa ketulan batu bata sebagai pemberat pada kayu itu sebelum ditenggelamkan supaya tidak dapat dikesan. Pengarah APMM Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Makzim berkata, penggunaan bubu naga dikesan 0.6 batu nautika barat pantai Korong Tengar, Kuala Perlis. Hasilnya sebanyak 46 set bubu naga berukuran 10 meter panjang berjaya dirampas. Permukaan air yang diikat pada pancang kayu yang disyaki penanda bubu naga. Pancang kayu berkenaan adalah penanda lokasi bubu naga yang dipasang. Katanya berikutan itu, pasukan bot ronda APMM memperluaskan radius pemeriksaan dan menemui banyak lagi bubu naga yang ditinggalkan di sekitar kawasan berkenaan. Kesemua bubu naga yang dirampas dianggarkan bernilai hampir RM3,680 dan dibawa ke jeti APMM Zon Maritim Kuala Perlis sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi tindakan lanjut. Selepas ini, gaji minimum PKS diperincikan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Susulan pengumuman pelaksanaan gaji minimum 1,501 Mei ini. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Nuradli Rizwan Shah Muhammad Dali berpandangan tindakan berkenaan dapat mengurangkan jurang kemiskinan rakyat dengan lebih cepat selain membantu meningkatkan sosioekonomi rakyat. Ini akan meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah dan juga akan mengurangkan jurang pendapatan di antara golongan T20 dan juga golongan B40. Dan juga kita lihat penetapan gaji minimum ini adalah bersesuaian dengan juga hak kifayah, iaitu hak kecukupan bagi seseorang individu untuk meneruskan kehidupan di dalam zaman moden ini.
Jelasnya peningkatan gaji minimum yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat bersasar itu bagaimanapun tidak memberi kesan negatif secara signifikan terhadap aliran ekonomi negara. Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah juga berpandangan adalah wajar sekiranya kerajaan melaksanakan kenaikan gaji minimum itu secara holistik, khususnya membabitkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS agar pekerja-pekerja di bawah syarikat-syarikat itu turut menikmati kelebihan tersebut. Walaupun bagaimanapun, ianya akan memberikan sedikit cabaran kepada syarikat-syarikat mikro ini untuk memberi menggajikan pekerja dengan tahap gaji yang minimum, iaitu meningkat daripada 1,200 kepada 1,500. Kerajaan boleh membantu syarikat PMKS untuk memberikan subsidi terhadap peningkatan gaji minimum Smart 300 itu untuk satu masa jangka yang tertentu. Ini adalah untuk memastikan mereka tidak membuang pekerja-pekerja mereka. Dalam pada itu, beliau berharap agar kerajaan dapat memastikan peningkatan gaji minimum sebanyak RM1,500 itu dapat dilaksanakan oleh setiap syarikat-syarikat bersasar terbabit. Untuk rekod, kali terakhir gaji minimum dinaikkan adalah pada 1 Februari 2020 dengan kenaikan RM100 daripada RM1,100 kepada RM1,200 sebulan. Sementara itu, berdasarkan kenyataan Datuk Seri M. Saravanan hari ini, Kementerian Sumber Manusia KSM akan mengumumkan perincian mengenai mekanisme serta pelaksanaan kadar gaji minimum baharu ini dalam masa terdekat. Sementara itu, Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata kerajaan akan memperincikan kaedah kadar gaji minimum RM1,500 kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selepas ia dikuatkuasa pada 1 Mei nanti untuk syarikat besar. Ketika ini, perkara itu masih dalam peringkat perbincangan kementeriannya. KSM dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi diarah untuk berbincang bagi membolehkan syarikat dan perusahaan seumpamanya menangguhkan perkara berkenaan. Kita ada perbincangan yang khusus yang kita akan umumkan kelak lepas ini dengan majikan dan sebagainya. Dia ada beberapa segmentasi of majikan dalam pengumuman gaji minimum wage 1,005 ini. Yang itu kita akan umumkan kelak. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program Jom Masuk TVET at KSM di Dewan Cenderawasih. Ketika ditanya mengenai risiko berlakunya kes pekerja dibuang majikan dengan alasan kenaikan kos syarikat, Dato' Awang berkata perkara itu hanya andaian dan persepsi yang belum berlaku. Bagaimanapun, katanya pekerja boleh menggunakan aplikasi Working for Workers WFW untuk membuat aduan sekiranya mereka dibuang kerja tanpa alasan munasabah. Perlakuan ibu bapa cerminan peribadi anak-anak. Itu antara perkara yang perlu dititik beratkan selain bimbingan daripada ibu bapa sendiri dalam membentuk akhlak dan sasiah diri anak-anak mereka. Menurut pakar motivasi Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, ketika ini banyak penjaga mengabaikan perilaku sendiri sehingga menjadi ikutan yang tidak baik kepada anak mereka. Jelas Dr. Asmadi, ketika ini banyak kesilapan ibu bapa dalam mendidik anak, antaranya membiarkan anak leka dengan gadget dan media sosial. Perkara itu jika tidak disedari dan dibendung akan menyebabkan anak membesar tanpa akhlak yang baik. Kita sendiri tidak menjadi idola ataupun contoh yang baik kepada anak-anak. Bapa borik, mak borik, anak rintik-rintik. Kalau kita kasar, anak akan bersikap kasar. Kalau kita ni tidak amanah, penipu, tidak jujur, anak juga akan ada yang jadi begitu. Anak akan ikut apa yang kita lakukan. Jadi kita kena jadi contoh yang baik kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Sebab kalau rosak akhlak anak, maka ia boleh membawa masalah bila mereka besar nanti. Mereka tak tahu nak hormat kita, mereka tak tahu nak hormat orang lain, mereka akan biadab dengan semua orang dan mereka tidak sensitif dan tidak peduli tentang perasaan orang lain. Mengulas lanjut, Dr. Tengku Asmadi berkata sudah tiba masanya ibu bapa menerapkan pendidikan sahsiah lebih berbanding akademik semata-mata. Anak-anak perlu dididik untuk tahu sempadan, tahu apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh, tahu apa hak orang, apa hak kita, tahu supaya mereka ini dapat membesar bahawa dunia ini ada undang-undang, ada halal haram, ada peraturan untuk mereka membesar menjadi manusia yang hebat. Jadi inilah
yang perlu kita lakukan, sentiasa memantau perkembangan anak. Tambahnya, di zaman teknologi dan juga viral ini, ketegasan ibu bapa dalam mendidik amat dituntut agar anak mereka tidak menjadi anak yang tidak beradab. Usaha murni sebuah masjid menganjurkan program Istiqomah Subuh 40 hari melibatkan 45 pelajar mencapai matlamatnya apabila mereka kekal mengimarahkan rumah ibadat tersebut setiap kali tiba waktu solat. Menerusi program yang bermula 19 Mac lalu, Masjid Nur Saadah di Pengkalan Batu Melaka kini tidak sepi dengan pelbagai program pengimarahan melibatkan kanak-kanak dan remaja berusia antara 9 hingga 17 tahun. Sebagai tanda penghargaan pihak masjid kepada pelajar berkenaan yang istiqamah mengikuti program tersebut sejak awal, mereka dihadiahkan sebuah basikal setiap seorang bagi memudahkan kanak-kanak dan remaja berkenaan hadir ke masjid itu setiap hari. Sumbangan basikal itu disampaikan pengerusi masjid berkenaan Dato' Amzah Osman kepada 45 pelajar terbabit. Menurut Dato' Amzah, program itu berjaya mengubah sikap golongan muda yang sebelum ini jarang ke masjid untuk menunaikan solat. Alhamdulillah, saya melihat dan saya menghayati program ini daripada masa ke semasa. Bermulanya mereka mula-mula agak bermain-main. Lepas tu lama-lama kemudian apabila pengisian dibawa oleh pegawai syarak, mereka terpandu dan mereka saya nampak berdisiplin untuk meneruskan dan malahan mereka telah berubah daripada maklumat daripada ibu bapa bahawa mereka yang sendiri yang kejut mak ayah untuk datang ke masjid awal subuh. Dan insyaAllah dia bukan saja datang subuh tapi program baca Yasin, solat Zuhur, solat Asar, Maghrib, Isyak, semua mereka datang waktu mereka cuti sekolah ni. Tambah Dato' Amzah, program itu juga sebagai persiapan pihak masjid untuk memastikan rumah ibadat berkenaan sentiasa diimarahkan pada bulan Ramadan tidak lama lagi. Sementara itu, beberapa kanak-kanak dan remaja teruja apabila menerima sumbangan basikal berkenaan. Sebelum ni saya nak ke masjid susahlah. Tu ada program Masjid Nur Saadah ni, program Istiqomah Subuh 40 hari. Bolehlah saya pergi hari-hari mudah dalam ni. Saya dapat basikal. Terima kasihlah pada pihak pengurus Masjid Nur Saadah. Saya dapat basikal, bolehlah mudah-mudah saya pergi masjid. Saya seronok dapat basikal. Kalau saya nak pergi masjid, selalu saya jalan kaki. So saya rasa bestlah kalau dah ada basikal. Terima kasih pada Masjid Nur Saadah. Saya selalunya datang masjid ni itulah, setiap hari itulah, sehari. Lepas tu saya berbual dengan kawan-kawan saya. Lepas tu ucapkan terima kasih pada Masjid Nur Saadah sebab membagi saya ke basikal. Selepas ini, 23 maut, lori dan bas bertembung. Perkembangan konflik Rusia-Ukraine. Majlis Bandaraya Mariupol mendakwa bahawa tentera Rusia mengusir secara paksa ribuan penduduk di Mariupol yang dikepung sejak minggu lalu. Mereka turut mendakwa penduduk bandar itu dihantar pulang ke wilayah Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun tidak mengulas mengenai dakwaan Majlis Bandaraya Mariupol. Menurut pihak berkuasa tempatan, kira-kira 400,000 orang terperangkap di Mariupol di Laut Azov selama lebih 2 minggu dan berlindung dari serangan. Sementara itu, beratus-ratus wanita dan kanak-kanak dilaporkan masih terperangkap dalam bilik perlindungan bawah tanah sebuah teater di Mariupol yang musnah dibom sebelum ini. Bandar Mariupol yang menjadi penghubung utama ke Laut Hitam menjadi sasaran sejak perang tercetus 24 Februari lalu. Pencerobohan ke atas Mariupol dikatakan turut dibantu kira-kira 10,000 tentera Chechnya dan video dikongsi Kementerian Pertahanan Rusia memaparkan tentera Chechnya membawa keluar kanak-kanak dari bangunan. Namun dalam paparan yang disiarkan televisyen Rusia, agensi kemanusiaan Rusia giat menghantar bantuan dan keperluan kepada penduduk Mariupol. Dalam reaksi Program Makanan Sedunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (WTF), mereka sedang bergelut untuk menghantar bantuan ke Mariupol, memandangkan bandar itu telah dikepung, malah akses ke kawasan itu sukar. Sejak perang tercetus bulan lalu, PBB memaklumkan lebih 800 orang awam maut, manakala 3.1 juta penduduk melarikan diri dari Ukraine.
Ribuan penunjuk perasaan membanjiri jalanan di seluruh Sepanyol bagi membantah kenaikan kos makanan, elektrik dan petrol. Mereka turut mendesak kerajaan menurunkan kadar cukai kerana ia disifatkan terlalu membebankan rakyat. Keadaan diburukkan lagi dengan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Namun peserta protes mendakwa kenaikan harga bahan api sudah sedia tinggi sebelum berlakunya konflik itu. Ia menyebabkan mereka terbeban dengan bil yang tinggi dan memberi kesan kepada rutin harian mereka yang turut bergantung kepada alat pemanas. Si tú antes pagabas €1 por un litro de combustible y el Estado se lleva 50 céntimos, a que pagas 2, el Estado se lleva €1. Quiere decir, cuanto más cara las cosas, el Estado se lleva más dinero. Para el Estado es fantástico. Sementara itu, kadar inflasi di negara itu meningkat kepada 7.6% dan disifatkan tertinggi dalam tempoh 35 tahun. Tahun lalu, harga sumber tenaga melonjak sebanyak 72% di Sepanyol, satu kenaikan tertinggi di dalam Kesatuan Eropah. Pemandu lori Sepanyol mengisytiharkan mogok terbuka ke atas harga bahan api yang menyaksikan pelbagai sekatan jalan raya dan protes mencetuskan masalah rantaian bekalan. Mereka dalam masa sama menyeru kerajaan untuk mengatasi masalah itu. Ada juga dalam kalangan peserta protes mendesak Perdana Menteri negara itu, Pedro Sanchez, untuk meletak jawatan. Kerajaan Sepanyol dalam pada itu berjanji untuk mengambil langkah mengurangkan kos tenaga dan bahan api, tetapi hanya akan membentangkan rancangannya pada 29 Mac depan. Sekurang-kurangnya 23 maut dalam nahas melibatkan sebuah lori dan bas di timur Tanzania. Kejadian berlaku di Melela Kibauni, 200 km dari Dar es Salaam. Kemalangan itu turut menyebabkan 37 penumpang cedera. Pemandu lori terbabit yang dalam perjalanan dari Dar es Salaam ke Republik Kongo dikatakan memotong sebuah motosikal sebelum bertembung dengan bas dari arah bertentangan. Bas itu pula dalam perjalanan dari Bandar Mebia ke Bandar Tangga. Tanzania antara negara yang banyak merekodkan kemalangan melibatkan bas dan Presidennya Samia Suluhu menasihatkan pengguna jalan raya untuk mematuhi undang-undang trafik. Setakat Februari, Ketua Polis Trafik memaklumkan 1,245 orang maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 2021. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Seorang pekerja di syarikat Arcadis Seattle dipecat kerana tinggal di pejabat. Simon Jackson bertindak sedemikian sebagai tanda protes dibayar gaji yang sedikit. Menerusi video yang dimuat naik di TikToknya itu, Jackson membawa kesemua barangnya dari rumah sewa dan meletakkannya di meja pejabat. Sambutan malam kawali di tanah perkuburan di Pakistan mendapat kecaman di media sosial. Rata-rata netizen beranggapan sambutan itu bukan sahaja tidak sesuai dengan imej Islam, malah lokasinya tidak sesuai. Di Thailand, video seorang wanita tua disalahgunakan dengan memaklumkan dia sebagai lelaki tertua di dunia. Mereka mendakwa umur wanita tua itu adalah 399 tahun. Dakwaan itu disangkal oleh pemilik asal video berkenaan dan mengatakan wanita itu baru berusia 109 tahun. Bajet 2022 memperuntukkan sebanyak 1.1 bilion ringgit dengan sasaran 220,000 pelatih yang akan melalui pelbagai program latihan semula dan peningkatan kemahiran termasuk program Place and Train iaitu latihan dengan jaminan. Ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.